Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin dalam satu kenyataan memaklumkan aktiviti penggunaan teknologi digital bakal berkembang ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu. Teknologi maklumat dan komunikasi ialah alat perkongsian maklumat yang berpotensi untuk meningkatkan kualiti pendidikan, ekonomi, politik dan juga masyarakat, sama ada ia digunakan secara formal atau tidak formal. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan negatif kepada pengguna dan ia terpulang kepada pengguna sama ada digunakan untuk perkhidmatan yang bermanfaat atau berbahaya. Sederhananya, teknologi digunakan untuk menyampaikan informasi dan melibatkan komunikasi antara dua pihak. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejauh mana teknologi maklumat dan komunikasi dapat menjadi pencetus kesepaduan nasional dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Yang kedua, untuk menganalisis penggunaan teknologi maklumat mengikut peredaran norma baharu sama ada diaplikasikan sebaiknya atau sebaliknya. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti keberkesanan dan kebaikan teknologi maklumat semasa pandemik dalam kalangan masyarakat majmuk. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian bagi penulisan ini adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif. Hal ini boleh dilihat melalui pengumpulan maklumat-maklumat yang berkaitan penulisan yang diperoleh dari pelbagai laman sesawang, beratan akhbar, berita terkini dan sebagainya. Suratan kajian yang pertama ialah teknologi komunikasi dan maklumat Malaysia. Teknologi adalah sarana yang digunakan untuk menyediakan barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesenangan masyarakat. Teknologi ini digunakan sebagai cara untuk mempercepatkan dan mengurangi penggunaan tenaga manusia. Komunikasi pula ialah satu proses di mana penyampaian pesan disalurkan dari satu pihak kepada pihak yang lain supaya wujud pengaruh bersama antara keduanya. Dalam masyarakat yang sepenuhnya digital, masyarakat Malaysia boleh mendapatkan pengalaman yang lancar dalam semua aktiviti mereka, mulai dari perbankan hingga hiburan, dari pengangkutan hingga percutian, dari perdagangan hingga merawat kesihatan, dan dari kehidupan profesional hingga kehidupan pribadi. Data dan informasi yang mengalir melalui sentuhan hujung jari membuatkan hidup masyarakat lebih mudah tanpa sebarang halangan. Justru, Majlis Keselamatan Negara MKN menyediakan laman web rasmi MKN seperti Facebook rasmi, Telegram rasmi dan Instagram rasmi. Maklumat terkini mengenai COVID-19 akan dimuat naik dan dikemaski pada bila-bila masa kerana ia boleh didapati di Telegram rasmi MKN. Sekiranya maklumat yang tidak betul disebarkan, MKN akan segera melakukan penafian untuk maklumat yang tidak betul. Beginilah cara masyarakat mengetahui maklumat itu palsu atau benar. Kedua adalah persepsi pengguna internet di Malaysia semasa pandemik COVID-19. Menurut Hakim, dalam artikel beliau mengatakan bahawa internet dipandang sebagai alat komunikasi yang mempercepat, mempermudah komunikasi dan memperoleh berbagai informasi. Sejak merebaknya COVID-19 pada awal tahun 2020, orang-orang telah hidup dalam lingkungan yang berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan komunikasi, teknologi informasi dan pemasaran telah membawa perubahan pada cara pengguna internet membeli produk dan layanan tertentu. Jadi tidak hairanlah untuk melihat lonjakan permintaan untuk maklumat COVID-19 berbanding zaman pra-pandemik. Meningkatnya permintaan informasi COVID-19 menyebabkan banyak pihak menyebar informasi yang tidak tepat tentang COVID-19, terutama secara talian. Hal ini berdampak langsung pada keselamatan masyarakat serta kesihatan mental dan fizikal mereka. Agensi kerajaan telah melahirkan saluran rasmi di Telegram, Twitter, Facebook dan Instagram serta laman web rasmi kerajaan. Laman yang paling aktif dan terdapat banyak kunjungan daripada masyarakat adalah laman MKN itu sendiri. Untuk maklumat yang sahih dan benar, ini juga berikutan fakta bahawa terdapat banyak berita palsu mengenai pandemik COVID-19 dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Jadi, masyarakat akan mendapat berita yang benar dan sahih yang dijadikan sandaran maklumat yang boleh digunakan sepanjang PKP berlangsung. Contohnya seperti menyalurkan maklumat mengenai jumlah terkini pesakit COVID-19, perubahan Standard Operation Procedure, SOP dan lain-lain. Untuk platform media massa, penting untuk membuat pengumuman rutin di televisyen, radio dan di surat khabar serta majalah. Pengumuman ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat tetap tenang dan mematuhi setiap perintah.
Seterusnya, saya akan membentangkan kebaikan dan keburukan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap golongan majmuk semasa pandemik COVID-19. Teknologi maklumat dan komunikasi sememangnya penting dalam kehidupan seorang, bukan sahaja golongan muda, malah semua generasi yang terlibat. Namun, dalam semua perkara, pasti ada kebaikan dan keburukannya yang tersendiri, termasuklah teknologi maklumat dan komunikasi. Perkara baik mestilah kita dahulukan, maka saya akan mulakan hujah saya dengan kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap masyarakat majmuk semasa pandemik. Kebaikannya ialah ia memudahkan segala urusan harian masyarakat. Ini dapat dilihat daripada pelancaran aplikasi MySejahtera di mana masyarakat boleh mendapatkan rawatan menerusi alam maya, dan dengan aplikasi ini juga masyarakat boleh membuat temujanji terlebih dahulu sebelum menerima rawatan. Selain itu, kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi ialah urusan-urusan pembayaran dapat dimudahkan di mana masyarakat boleh melakukan transaksi secara atas talian seperti pembayaran saman. Ini adalah salah satu alternatif yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Seterusnya, keburukan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap masyarakat majmuk semasa pandemik COVID-19. Keburukannya ialah penapisan maklumat cyber yang sukar. Ini kerana peningkatan masyarakat dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi membuatkan penapisan maklumat cyber menjadi lebih sukar. Ini dapat dilihat melalui peningkatan berita-berita palsu yang berkaitan COVID-19 seperti jumlah kematian, jumlah harian kes dan situasi semasa negara sewaktu pandemik COVID-19. Seterusnya, penggunaan media sosial dan aplikasi atas talian ketika pandemik COVID-19 di Malaysia. Peningkatan aplikasi online dan platform media sosial telah membuat masyarakat masa lebih terhubung dan bahagia. Namun, perkembangan ini berdampak negatif pada warga virtual, terutama mereka yang menggunakan platform secara tidak benar dan melanggar hukum. Ini termasuk buli cyber, menyebar informasi palsu, fitnah dan penipuan transaksi online. Menurut laporan antara Januari dan Jun 2020, sebanyak 11,235 aduan berkaitan media baru yang telah didaftar berkaitan pengkondaman, perjudian dalam talian, promosi pelacuran, pelanggaran hak cipta, pemalsuan, pornografi serta ucapan benci dan lain-lain. Secara amnya, kes penipuan dalam talian, buli cyber dan berita palsu dan menghasut diperhatikan mendominasi jenayah cyber di seluruh PKP berlangsung, yang menyaksikan peningkatan dalam laporan mengenai ketiga-tiga bentuk jenayah ini, iaitu buli cyber, berita palsu, hasutan, maklumat dan penipuan atas talian. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, buli cyber telah menyasarkan lebih ramai orang yang positif COVID-19, terutama mereka yang pernah melakukan perjalanan dari lokasi berisiko tinggi pada masa lalu. Mereka telah menjadi sasaran pembuli cyber dengan menghasut perkauman, kebencian di media sosial dan menyasarkan masyarakat Cina dan Asia. Antara kes yang dilaporkan ialah pengguna gelaran yang tidak sesuai untuk kumpulan etnik tertentu seperti virus Wuhan, virus China dan Kung Flu, dan juga melibatkan pesakit COVID-19 seperti pesakit yang pulang dari China. Keberkesanan teknologi maklumat dan komunikasi semasa pandemik COVID-19. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memutuskan rantaian COVID-19 melalui teknologi maklumat dan komunikasi. Ini kerana terdapat pelbagai medium teknologi maklumat dan komunikasi yang telah digunakan oleh kerajaan untuk menyampaikan maklumat-maklumat penting kepada masyarakat Malaysia. Keberkesanan teknologi maklumat dan komunikasi dapat dibuktikan lagi dengan meraih pujian daripada negara jiran iaitu Indonesia. Selain itu, keberkesanan teknologi maklumat dan komunikasi dapat dilihat dengan jumlah bilangan masyarakat yang mendaftar aplikasi MySejahtera semasa awal pelancaran. Menurut Datuk Ismail Sabri Yaakobs, beliau memberitahu bahawa pada awal pelancaran aplikasi tersebut terdapat seramai 770,216 orang telah mendaftar bagi menggunakan aplikasi ini, dan sekarang majoriti semua masyarakat Malaysia mempunyai aplikasi tersebut di dalam telefon pintar mereka. Untuk pengetahuan, MySejahtera ialah salah satu aplikasi yang telah direka oleh kerajaan Malaysia sendiri bagi membolehkan masyarakat umum membuat penilaian risiko dan penilaian kesihatan kendiri terhadap COVID-19. Ia juga memberi panduan mengenai tindakan yang perlu dilakukan sekiranya mempunyai risiko jangkitan. Sekian, dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Seterusnya, video ini diteruskan lagi dengan pembentangan berkaitan dapatan dan perbincangan mengenai tajuk utama kertas kajian ini. Dapatan yang pertama ialah peranan aplikasi teknologi komunikasi dalam norma baharu. Seperti yang kita telah sedia maklum, komunikasi merupakan asas yang sangat penting untuk menyampaikan sesuatu maklumat di antara individu dengan individu yang lain. Berdasarkan keputusan kajian yang telah dilakukan, penggemaran sesuatu aplikasi teknologi seperti WhatsApp juga memainkan peranan yang penting kerana majoriti masyarakat majmuk gemar menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai medium utama untuk berhubung di antara satu sama lain. Justru itu, setiap lapisan masyarakat haruslah mempunyai pengetahuan asas tentang penguasaan aplikasi teknologi agar maklumat dapat dihantar dan diterima secara baik oleh semua pengguna. Ini telah dibuktikan melalui kajian daripada Nur Sheila Salihah dan Muhammad Syafi Rosli pada tahun 2020 bahawa media sosial dan aplikasi teknologi komunikasi mampu menyumbangkan kesan yang lebih positif kepada masyarakat dalam menempuhi perubahan teknologi dunia yang semakin pesat dalam abad 21 ini. Dapatan yang kedua ialah ledakan teknologi mudahkan penyebaran maklumat berkaitan COVID-19. Tidak disangka lagi bahawa kewujudan teknologi pada masa kini dapat memudahkan lagi proses penyebaran maklumat berkaitan penularan wabak COVID-19 kepada masyarakat majmuk. Melalui sebuah kajian yang telah dilakukan oleh Syahrudin Ismaili, Halimatun Saadiah, Arifini dan Zulhilmi Abdullah pada 2020, pengguna media sosial telah menyaksikan pertambahan secara mendadak iaitu berlaku peningkatan melebihi 8% sejak April 2019 iaitu sebanyak 3.81 bilion pada April 2020 seluruh dunia. Dengan ini, setiap individu perlulah mendapatkan maklumat melalui saluran yang telah terbukti kesahihannya. Sebagai contoh, KKM telah menubuhkan saluran rasmi iaitu Telegram serta Facebook di mana setiap kemas kini berkaitan kes COVID-19 akan dimuat naik di dalam saluran tersebut tanpa ada sebarang keraguan daripada ramai pihak. Selain itu, ledakan teknologi ini jugalah berpunca daripada segelintir masyarakat yang peka serta arif menggunakan teknologi yang sedia ada dan mampu memberikan tunjuk ajar kepada masyarakat majmuk tentang cara penggunaan serta pencarian maklumat dengan betul. Akhlak yang mulia dan kesopanan semasa berinteraksi sesama sendiri adalah sangat penting kerana itu merupakan langkah utama untuk menjaga perhubungan sesama manusia. Dapatan yang ketiga ialah lonjakan digital dalam pendidikan ketika pandemik. Penularan wabak COVID-19 telah melumpuhkan seluruh sektor di negara ini terutamanya sektor pendidikan. Salah satu alternatif yang telah diambil oleh KPM dan KPT adalah dengan melaksanakan polisi di mana setiap kelas adalah secara di atas talian iaitu mewajibkan setiap pengajar dan pelajar mempunyai penguasaan terhadap teknologi itu sendiri. Memetik kata-kata daripada Prof. Madya Dr. Fariza pada tahun 2021, beliau menyatakan tidak semua pensyarah mahir menggunakan teknologi digital untuk mengadakan kelas secara di atas talian bersama pelajar. Sejurus dengan hal demikian, keterlibatan pensyarah atau individu yang lebih peka dalam penggunaan teknologi digital ini amatlah diperlukan bagi memberikan pencerahan terhadap cara penggunaan teknologi yang betul. Selain itu, penglibatan para pelajar secara aktif sewaktu kelas amatlah penting agar para pengajar dapat menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan. Hal ini sangatlah penting supaya proses penyampaian ilmu sentiasa berlangsung demi melahirkan masyarakat yang hebat dari segi intelektual serta peka terhadap perubahan yang mendadak ini. Ibu bapa secara khususnya perlulah memainkan peranan dengan sentiasa berhubung dengan tenaga pengajar untuk mengikuti perkembangan terkini dalam prestasi pendidikan anak mereka melalui medium aplikasi teknologi seperti WhatsApp dan Telegram. Hal ini juga secara tidak langsung akan melahirkan komuniti yang saling menghormati di antara satu sama lain. Kemajuan teknologi maklumat masa kini wajar dimanfaatkan dengan sebaiknya, terutama untuk menyampaikan mesej dan dapat menyemai perpaduan antara kaum di Malaysia agar rakyat negara dapat hidup dengan aman dan harmoni. Namun begitu, perkembangan teknologi maklumat ini juga menyebabkan banyak berita palsu dan kurang tepat daripada berita yang bukan sahih dan menyentuh sensitiviti kaum yang telah mempengaruhi rakyat serta orang ramai untuk memecah belahkan perpaduan antara kaum di sebuah negara. Kebanyakan masyarakat pada hari ini terlalu taksub dengan paparan skrin telefon menyebabkan mereka terlupa bagaimana cara untuk membuat penilaian antara baik atau yang buruk sesuatu perkara yang tersebar di alam maya. Kebebasan itu perlu dipimpin dengan undang-undang bagi mendidik setiap masyarakat. Setiap usaha bagi memecah belahkan kaum melalui isu perkamuan perlu dibentikan. Walau bagaimanapun, punca kepada ketegangan antara sebuah kaum di sebuah negara adalah kerana kurangnya komunikasi berkualiti antara masyarakat. Sebagai contoh, komunikasi di talian seperti WhatsApp dan Facebook membuatkan kita kurang bersemuka dengan seseorang itu. Itu yang membuatkan kita tidak memboleh mengekspresikan emosi kita kepada teman atau orang lain. Namun begitu,
Kita tidak boleh salahkan teknologi semata-mata kerana ia terus berkembang mengikuti peredaran zaman. Tetapi manusia pada kali ini gagal mengimbangi dalam kehidupan harian mereka. Ketika dunia masih dilanda krisis pandemik COVID-19, masyarakat kecewa kerana pelbagai aktiviti yang sebelum ini tidak dapat dilaksanakan, terutama apabila PKP dilaksanakan. Situasi bencana COVID-19 telah menjejaskan seluruh dunia termasuk Malaysia. Walau bagaimanapun, aktiviti rakyat sesebuah negara boleh diperbaiki dan diaktifkan dengan penjanaan aktiviti dalam rumah semasa waktu krisis dengan menggunakan perkakasan mudah alih mereka dan juga kemudahan jalinan rangkaian tanpa wayar. Ini kerana hampir setiap orang mempunyai telefon pintar mereka sendiri tanpa memerlukan pembelian perkakasan tambahan. Untuk pembelajaran, setiap pelajar menggunakan pelbagai aplikasi dalam perkakas mudah alih mereka untuk menghadiri kelas secara alamaya. Perkakas seperti tablet, komputer mudah alih juga merupakan perkakas penting untuk setiap pelajar, bukan sahaja di institusi, malah pada peringkat sekolah. Perkakas ini bukan sahaja membuatkan seluruh pelajar itu menghadiri kelas secara maya, ia juga dapat menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru mereka maupun pensyarah mereka. Rakyat juga dapat manfaatkan dengan menggunakan teknologi atau platform sumber terbuka menerusi perkakasan mudah alih untuk membaca dan mendapat pengetahuan baru semasa waktu wabak COVID-19 dengan menggunakan pergerakan di luar rumah dan meluangkan masa dengan lebih efektif. Justru itu adalah amat penting menerusi penjanaan aktiviti rakyat menerusi penggunaan teknologi mudah alih mereka sendiri dapat dimanfaatkan sepenuhnya sewaktu PKP sebagai cara pengisian masa yang lebih efektif dan kualiti. Terima kasih. Seterusnya, pelbagai cadangan telah diceritakan bagi menjadikan teknologi maklumat dan komunikasi dapat memberikan impak yang positif kepada penggunanya. Antaranya, penguatkuasaan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini adalah untuk memastikan prinsip asas seperti kejelasan dan ketulusan, menggalakkan persaingan dan kawal sediakan diri. Walaupun wujudnya akta ini, isu berita palsu masih terjadi. Hal ini kerana walaupun sesuatu akta itu digubal, tetapi tidak diambil peduli oleh rakyat, tiada gunanya juga. Di dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Seterusnya, kerajaan juga boleh mengadakan lebih banyak kempen mengenai betapa besarnya impak sesuatu berita itu kepada masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini kerana pada hari ini, isu sensitif seperti isu perkauman kerap kali dibangkitkan. Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa sama ada Melayu, Cina, India atau apa bangsa sekalipun, jika kamu pangkat besar, pangkat bawah atau sesiapa sahaja, kalau kena, dia akan menyebabkan bersangkut paut dan menjadi satu isu yang besar kepada Awani bagi mengulas isu perpaduan yang wujud pada ketika itu. Akhir sekali, kesedaran mengenai betapa pentingnya penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga sangat penting. Jika teknologi maklumat dan komunikasi ini tidak digunakan sebaiknya, isu seperti pelajar mengkritik tenaga pengajar di media sosial semakin berleluasa oleh kerana segalanya dihujujai mereka. Kesimpulannya, pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi sememangnya memberikan impak yang mendalam kepada kehidupan masa kini. Walau bagaimanapun, perkara ini bergantung kepada bagaimana ia digerakkan. Hal ini kerana penggunaan teknologi tampahan untuk kepentingan peribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia boleh memberi kesan buruk. Namun, jika pengguna teknologi maklumat ini memanfaatkan teknologi ini sebagai tempat yang baik untuk mencari sumber maklumat dan menyampaikan berita benar, ini akan memberikan manfaat. Oleh itu, masyarakat majmuk masa kini pasti dapat melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran dan seterusnya mampu memajukan peradaban manusia di dunia ini, terutamanya di Malaysia.
asas yang sangat penting untuk menyampaikan sesuatu Badu 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 badu